Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ber-PDPR. Moga-moga pandemik COVID-19 ni cepat-cepatlah pergi. Bolehlah kita bersemuka semula. Okey, tapi walau bagaimanapun, belajar tetap belajar, kita akan teruskan juga. Baiklah, untuk PDPR 3.0 ni, kita mulakan dengan unit ke-13 dengan tema perpaduan. Okey, unit 13 dengan tajuknya memupuk perpaduan dan tajuk kecilnya ialah detik perpaduan. Okey, dalam PDPR kali ini kita akan fokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu standard kandungan 1.6, berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertata susila. Manakala standard pembelajaran iaitu 1.6.1 berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Objektif PDPR pada hari ini, pada akhir PDPR, murid dapat berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat. Okey, saya yakin awak masih ingat lagi apa yang dikatakan dengan maklumat tersurat dan tersirat. Okey, saya imbas kembali. Tersurat ialah apa yang tertulis, manakala yang tersirat ialah maksud di sebalik apa yang tertulis. Okey, saya harap awak boleh ingat. Okey, kita teruskan. Perpaduan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, saya ingatkan mengenai maksud ataupun definisi perpaduan. Saya yakin awak tahu perpaduan ni kita lebih fokuskan kepada perpaduan antara kaum. Perpaduan kaum kerana negara kita, negara Malaysia, terdiri daripada masyarakat majmuk, iaitu masyarakat yang berbilang kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India dan ada etnik lain seperti Kadazan, orang asli Bidayuh sebelah Sabah Sarawak sana, Iban. Jadi berbilang kaum, maka perpaduan itu sangat penting. Apa yang dikatakan dengan perpaduan? Perpaduan membawa maksud satu proses menyatu padukan anggota masyarakat dan negara. Perpaduan dengan ringkasnya kita boleh definisikan dia sebagai penyatuan. Okey, menyatu padukan anggota masyarakat. Biar hidup dalam kalangan masyarakat hidup bersatu padu, hidup harmoni tanpa mengira kaum. Itu kita panggil perpaduan. Baiklah. Sekarang kita tengok tajuk detik perpaduan. Awak boleh buka buku muka surat 74. Ikut saya baca. Cikgu Julia dan murid-muridnya di dalam bilik tayangan. Di situ, mereka menonton video dan berbincang tentang video tersebut. Okey, tengok
gambar pertama dan kedua. Video pertama dan video kedua. Video pertama ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India sedang ambil makanan. Agak-agak majlis apa? Okey, majlis hari raya. Okey, gambar dua. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India tengah apa ni? Dalam majlis perayaan Tahun Baru Cina. Okey. Jadi gambar itu dia dah bagi apa yang tersurat dalam gambar tu kita dah tahu. Masyarakat berbilang kaum dalam majlis perayaan. Contohnya perayaan Hari Raya Aidilfitri dan perayaan Tahun Baru Cina. Okey. Berdasarkan video pertama dan video kedua, kita boleh bina ayat. Detik perpaduan berlaku apabila masyarakat berbilang kaum bersama-sama meraihkan perayaan sesuatu kaum. Contohnya, di majlis rumah terbuka Aidilfitri. Ataupun awak boleh buat contohnya di majlis rumah terbuka Tahun Baharu Cina. Okey, apa yang kita nak sampaikan di sini, dia nak detik perpaduan. Di mana berlaku? Dia berlaku di majlis perayaan sesuatu kaum. Okey, ini dia dah bagi contoh. Contoh buku dah bagi. Yang tersurat dalam gambar, yang tersirat maksud pada apa yang ada dalam gambar tu, itu yang kita panggil tersirat. Okey. Kita tengok gambar video ketiga dan keempat. Okey. Video pertama orang buat apa? Agak-agak kamulah orang buat apa? Pegang plastik hitam, plastik sampah, kutip sampah. Orang buat apa? Gotong royong. Okey. Video keempat. Orang pakai baju sama, ada cahaya, kalis cahaya bajunya, pegang tongkat pada waktu malam. Agak-agak orang buat apa? Kat kampung, kat taman, kat kampung orang buat apa? Berjaga malam ataupun kawalan keselamatan. Dia dah bagi kat situ. Aktiviti kemasyarakatan. Rakyat pelbagai kaum. Bergotong royong, kawalan keselamatan, kawasan perumahan. Jadi yang tanda sempang ataupun tanda dash itu kita kena letak ayat kita sendiri. Tersurat ia dah bagi dengan bantuan beberapa patah perkataan dan rangkai kata, cuma tinggal kita sambung sahaja. Okey. Tajuk dia apa tadi? Tajuk dia ialah detik perpaduan. Jadi, bila masa detik perpaduan ini berlaku? Okey, agak-agak boleh buat tak? Detik perpaduan juga boleh berlaku ketika aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan rakyat pelbagai kaum seperti aktiviti bergotong royong dan kawalan keselamatan di kawasan perumahan. Contoh, awak boleh buat ayat lain tapi berdasarkan rangkai kata yang diberi. Okey, kita tengok. Detik perpaduan juga berlaku semasa aktiviti kemasyarakatan yang disertai oleh rakyat pelbagai kaum. Contohnya, ketika bergotong royong dan ketika aktiviti kawalan keselamatan di kawasan perumahan.
Yang warna merah itu ialah perkataan dia dah bagi. Yang warna hitam tu kita sambung ayat kita sendiri. Okey. Kita tengok video seterusnya. Okey. Video kelima dan video keenam. Ini aktiviti apa? Itu ada orang pakai jersey. Okey. Ini aktiviti sukan. Di bawah pun sama juga. Penyokong. Pegang bendera. Ada India, ada Cina, ada Melayu. Pemain pun sama juga. Ada India, ada Cina, ada Melayu. Dia bagi rangkai kata. Permain berbilang kaum. Bertanding dalam acara sukan. Kerjasama. Sokongan padu. Martabat Malaysia. Macam mana kita nak tambah ayat kita sendiri, rangkai kata kita sendiri supaya menjadi satu perenggan berkaitan dengan video 5 dan video 6. Okey, detik perpaduan juga boleh berlaku. Awak boleh sambung sendiri. Okey, berdasarkan perkataan yang dia bagi. Tapi tak apa. Sama-sama tengok contoh yang saya buat. Detik perpaduan juga berlaku apabila pemain berbilang kaum yang bertanding dalam acara sukan dengan kerjasama yang sepenuh hati untuk mencapai kemenangan. Selain itu, penyokong tanpa mengira kaum memberikan sokongan padu bagi menaikkan martabat Malaysia. Okey. Bina ayat ataupun perenggan berdasarkan gambar dengan menggunakan rangkai kata yang diberikan. Ayat mestilah menunjukkan detik perpaduan. Bila perpaduan itu berlaku? Contoh dalam gambar ni, dalam sukan lah. Okey. Kita teruskan. Okey. Video ke-7 dan ke-8. Dia bagi rangkai kata perkataan di sekolah. Lepas tu dash, dia suruh awak sambung sendiri. Yang pertama, Melayu, Cina, India, kanak-kanak sedang belajar. Okey. Yang kedua pun sama. Ada Cina, ada Melayu, ada India sedang buat persembahan. Okey. Macam mana kita nak buat ayat di sekolah? Dengan tengok gambar kita sambung ayat. Di sekolah juga detik perpaduan boleh berlaku dengan apa dia? Okey, contoh. Contoh ya. Di sekolah, detik perpaduan berlaku semasa murid-murid pelbagai kaum bekerjasama dalam satu kumpulan ketika aktiviti pembelajaran atau aktiviti co-curriculum. Kalau detik ataupun perpaduan ni mesti ada pelbagai kaum. Perkataan pelbagai kaum tu kena masukkan. Okey. Kita tengok dialog. Lengkapkan dialog. Okey. Kita baca sama-sama. Farisha, ceritakan kisah detik perpaduan di Malaysia yang kamu tonton kepada kawan-kawan. Apa Farisha nak cakap? Kisah detik perpaduan, apa nak cakap? Mengapakah kita perlu memupuk perpaduan dalam kalangan murid? Okey, dalam kalangan murid, kamu murid sekolah, kenapa perlu ada
perpaduan. Kena pupuk perpaduan. Jadi ayatnya, kalau mengapa mesti nak sebab. Kita perlu memupuk perpaduan kerana apa dia? Kenapa kita perlu perpaduan? Soalan yang ketiga. Apakah aktiviti perpaduan yang berlaku di sekeliling kamu selain yang kamu tonton dalam video? Awak tengok dalam video ada sukan, ada apa tadi? Di sekolah ada video pasal jamuan raya. Okey. Selain daripada video-video tadi, gambar-gambar yang awak tonton tadi, apa lagi perpaduan, aktiviti perpaduan yang berlaku di sekeliling kamu? Bukan sekeliling dalam kelas kamu, di sekeliling masyarakat kamu, di kampung. Okey, kita tengok. Tengok soalan pertama. Ceritakan kisah detik perpaduan di Malaysia yang kamu tonton kepada kawan-kawan. Tadi kita tengok 6 video tadi, gambar tadi, kita ceritakan. Jadi, kitanya, kisah detik perpaduan boleh berlaku dalam pelbagai situasi. Maksudnya, detik perpaduan ni boleh berlaku di mana-mana sahaja dalam apa jua situasi. Okey. Soalan kedua, mengapakah kita perlu memupuk perpaduan dalam kalangan murid? Kenapa dalam kalangan murid tu kita kena pupuk? Kita perlu memupuk perpaduan kerana semangat perpaduan perlu kekal subur untuk menjamin keharmonian penduduk yang berbilang kaum di Malaysia. Ataupun awak boleh buat, kita perlu memupuk perpaduan kerana semangat perpaduan yang perlu kekal subur untuk menjamin keharmonian dalam kalangan murid yang berbilang kaum pun boleh. Kita tengok soalan ketiga. Apakah aktiviti lain selain yang ada dalam video tadi, yang dalam gambar tadi? Selain daripada itu, aktiviti apa yang boleh pupuk perpaduan? Dia dah bagi, selain aktiviti perpaduan dalam video, kita sambung. Perpaduan juga boleh terjalin ketika aktiviti kebudayaan dan sambutan Hari Kemerdekaan serta majlis keramaian. Contoh kenduri. Tak nak tulis majlis keramaian, awak boleh tulis selain aktiviti perpaduan dalam video, perpaduan juga boleh terjalin ketika aktiviti sambutan Hari Besar Negara, tak kira lah sambutan apa, dan kenduri kahwin. Kenduri kahwin tak ada dalam video tadi. Awak boleh sebut apa sahaja yang ada kat kampung awak. Okey. Tak banyak hari ni. Latihan. Latihan sila siapkan dalam buku pemahaman. Senang saja latihan dia. Tengok muka surat 73. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Kotak bulatan pun saya buat 5. Tengah-tengah detik perpaduan. Nyatakan aktiviti bagi setiap gambar ke dalam peta bulatan yang disediakan. Jadi awak tengok gambar pertama tu aktiviti apa yang boleh menyebabkan perpaduan berlaku. Gambar apa? Ada orang Melayu, orang Cina, orang India, ramai-ramai. Okey, awak boleh tulis itu majlis sambutan hari raya pun boleh. Majlis rumah terbuka pun boleh. Okey. Aktiviti kedua, Tahun Baharu Cina. Yang ketiga, pakai baju belang-belang rimau. Aktiviti sukan. Yang keempat, orang buat apa? Okey, saya tak nak cakap. Yang kelima,
Macam-macam pakaian, saya tak nak cakap. Nanti awak isikan. Aktiviti apa? Senang aja. Baru satu. Ada lagi. Okey. Yang ni, daripada yang mula-mula tadi, berdasarkan gambar tadi, dengan dialog yang kita bincang tadi, awak salin semula. Salin semula dalam buku penulisan. Gambar yang video tadi, detik perpaduan berlaku tadi, salin semula dalam buku. Tak salin, awak tak akan ingat. Okey? Benda nak ingat senang je. Kita belajar, kita ingat. Lepas lama-lama lupa. Nak ingat lagi, kita salin. Okey? Saya rasa untuk kali ini, setakat itu sahaja. Terima kasih kerana memberi tumpuan ketika PDPR berlangsung. Jangan lupa, dah siap, sila WhatsApp saya. Saya nak ambil nama murid yang siap sebelum pukul 5 petang. Selepas tu, tak hantar, saya anggap tak siap. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi 2 hari daripada sekarang.